Hasbiyallahu li dini, hasbiyallahu lima ahammani, hasbiyallahu liman hasadani, hasbiyallahu liman bagha alayya, hasbiyallahu liman kadani bisu'in, hasbiyallahu indal maut, hasbiyallahu indal mas'alati fil qabr, hasbiyallahu indal mizan, hasbiyallahu indal mizan, hasbiyallahu indas sirat, hasbiyallahu allazi la ilaha illa huwa tawakkaltu wa ila unib. Insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. A'udzu billahi minan nar min syarril kuffar min ghadabil jabbar wal izzati lillahi war rasulin. Allahumma ghnina bihalalin haramin wa bismika Allahumma ya daim ya hayyu ya fardu ya wid ya ahad ya samad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah ma sya'allah la yasuqu ya Allah. Bismillah ma sya'allah la yasrifu suwa ya Allah. Bismillah ma sya'allah man kana min ni'matin fa min Allah. Bismillah ma sya'allah la ya'ti bil hasanati Allah. Bismillah ma sya'allah la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma nas'aluka bi barakati syarifah an tuhmala dunya. Rabbi shrah li sadri wa yassir amri wa la tammi lisani yafqahu qawli. Fa ya ibadallah ittaqullah usikum wa iyaya bittaqullah faqad fazal muttaqun. Allahumma ta'ala in hikmataka wansur alaina min hazamitika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah. Alhamdulillah. Jumpa untuk pengisian Maghrib Sabtu hari ini. Mudah-mudahan pengisian yang sebentar ini dapat kita bawa bekal untuk menghadap Allah Ta'ala di yaumul mahsyar insya-Allah. Untuk lagi barakah kita mulakan surah Al-Fatihah insya-Allah. Al-Fatihah. Nana kot. InsyaAllah sama-sama kita share. Mohon share surah Ar-Rayhan ya. InsyaAllah hari ini untuk surah Ar-Rayhan Bandar Teknologi Kajang insyaAllah. Mohon share. Kita share sama-sama untuk surah Ar-Rayhan. Grup Ar-Rayhan, mohon. Kita share dalam grup WhatsApp. Ada teknologi Ar-Rayhan insyaAllah. Mohon share grup Rayhan, Cik Lufti, Cik Zul, Haji Zul, Tuan Izul. InsyaAllah. InsyaAllah. Assalamualaikum. Kita ulang lagi. Kita sambung tadabbur ringkas sementara Isyak. Ayat Baqarah, surah Baqarah ayat 220, berbuat baik dengan anak yatim insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fid dunya wal akhirah wa yas'alunaka 'anil yatama qul islahul lahum khair wa in tukhalituhum fa ikhwanukum wallahu ya'lamul mufsida minal muslih
walau sya'allahu la a'natakum innallaha azizun hakim. Sadaqallahul azim. Ayat 220 surah Al-Baqarah, insyaAllah. Maksudnya tentang dunia, firman Allah Ta'ala tentang dunia dan akhirat. Mereka bertanya kepadamu, yakni Muhammad SAW, tentang anak-anak yatim. Katakanlah, memperbaiki keadaan mereka adalah baik. Dan jika kamu bergaul bersama mereka, maka mereka adalah saudara-saudaramu. Allah mengetahui orang yang melakukan kerosakan dan yang melakukan kebaikan. Dan jika Allah menghendaki, nescaya Dia menghadirkan kesusahan kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Surah Al-Baqarah ayat 220 menceritakan bab berbuat baik dengan anak yatim, ya. Tentang dunia dan akhirat. Ulang balik, mereka bertanya kepadamu, ya Muhammad, tentang anak-anak yatim. Katakanlah, memperbaiki keadaan mereka adalah baik, ya, membantu mereka adalah keadaan yang baik, kebajikan yang terbaik. Dan jika kamu bergaul bersama mereka, maka mereka adalah saudara-saudaramu. Allah mengetahui orang yang melakukan kerosakan dan yang melakukan kebaikan. Allah Maha mengetahui. Buat baik Allah pun tahu, buat jahat Allah pun tahu. Dan jika Allah menghendaki, nescaya Dia hadirkan kesusahan kepadamu. Allah berkehendak, ya. Maksudnya hati-hati, jangan kita memurkakan Allah Ta'ala. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Kupasannya, ayat ini merupakan sambungan daripada ayat sebelumnya. Ia ini berkait kerana sebahagian ayat 219 ada sambungannya dalam ayat 220. Dalam ayat 219, ia meminta kita untuk berfikir mendalam tentang arak dan judi. Sebelum ni suruh kita berfikir tentang arak dan judi, ayat 219. Siapa yang tanya besok, kalau ada orang tanya, dalil untuk judi dan arak ada dalam Al-Baqarah ayat 219. Janganlah kata tak ada dalil. Ada dalam Al-Baqarah, Al-Quran ayat 219. Mereka sebenarnya mengambil dan menjalankan perniagaan arak dan judi. Sebenarnya amat mementingkan diri sendiri dan tidak memikirkan akibat daripada tindakan mereka yang memberi kesan yang buruk kepada orang lain. Orang yang berniaga, orang yang mengusahakan arak dan judi ni, dia tak fikir untuk orang lain. Dia fikir untuk keuntungan diri sendiri. Dia cuma menampakkan kebaikannya. Cuma contoh, bila buat arak, mononnya membuka peluang pekerjaan. Buat tempat judi pun sama juga, membuka ruang pekerjaan. Pekerjaan apa? Pekerjaan yang melibatkan yang haram. Maksud apa? Puncanya yang haram, sumber yang haram, hasilnya pun yang haram. Sumber yang haram. Judi dah memang confirm haram. Arak asalnya buah anggur yang halal, tapi dipusingkan, diproseskan menjadi haram. Kenapa? Ia memudaratkan atau memabukkan seseorang. Mereka mengambil dan menjalankan perniagaan arak judi sebenarnya amat mementingkan diri. Ini ditulis dalam ayat 219. Tidak langsung memikirkan akibat daripada tindakan mereka yang memberi kesan yang buruk kepada orang lain. Ini tokoh-tokoh besar arak, tokoh-tokoh besar judi. Apakah resolusi daripada permasalahan ini? Ubat bagi orang yang terlibat dengan arak dan judi adalah infak.
Infak adalah urusan harta kita di dunia dan di akhirat. Apabila seseorang sentiasa memberi, dia akan mendapat membantu orang yang terdekat dengannya. Harta itu pula akan dapat dikongsikan bersama saudara-saudara dan kawan-kawan. Ubat judi dan arak tersebut adalah bab infak. Bukan bab lain. Tak ada ubat lain dah. Infak lah ubat dia. Infak adalah urusan di dunia yang perlu ada perancangannya. Seperti kita membuat simpanan tetap di bank atau simpanan di KWSP. Hasilnya akan kita nikmati apabila kita tidak bekerja lagi. Wang itu boleh digunakan untuk memberi nafkah kepada keluarga dan orang yang memerlukannya. Ni contoh, contoh yang boleh diproses secara terbaik. Contohnya EPF ataupun KWSP. Itu adalah hal-hal yang kita sentiasa fikirkan untuk hidup di dunia. Bagaimana pula simpanan untuk dia kehidupan di akhirat. Allah Subhanahu Wa Taala telah mengingatkan kepada kita untuk membuka akaun akhirat, iaitu dengan cara berinfak, berwakaf dan zakat. Hasil daripada amalan ini akan terus masuk ke akaun akhirat kita. Di dunia kita akan berasa rugi, tetapi di akhirat kitalah umat yang paling kaya, insya-Allah. Itu akaun akhirat kita ialah bab infak kita besok. Infak, sedekah dan zakat. Oleh itu kita perlu sediakan mindset untuk dunia dan juga akhirat. Jaga keluarga dan juga kumpulan yang memerlukan dan kurang bernasib baik. Seperti anak-anak yatim. Itulah yang lebih baik. Tetapi ingat, dalam membantu anak-anak yatim, jangan sekali-kali pula mengambil hak mereka. Jangan makan harta anak yatim walaupun 1 sen. Jangan ambil. Pasal apa? Itu adalah harta anak yatim. Berdasarkan daripada asbabun nuzul ayat ini, apabila turunnya ayat dalam surah An-Nisa ayat 10 yang bermaksud sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, sebenarnya mereka itu menelan api dalam perutnya dan mereka akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala, iaitu neraka. Bila makan harta anak yatim, diibaratkan dia zalim. Zalim dengan anak yatim. Sebenarnya mereka juga besok di akhirat ibarat menelan api dalam perutnya dan mereka akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala. Akan diseksa, akan diazab pedih sepedih-pedihnya. Pasal apa? Makan harta anak yatim. Suatu ketika dahulu orang beriman berasa takut setelah turunnya ayat ini. Sehingga orang yang mengasuh anak yatim dalam rumahnya pula memisahkan makanannya dari makanan mereka, memisahkan minumannya daripada minuman mereka, agar tidak memakan harta anak yatim. Namun keadaan ini telah menimbulkan kesusahan. Sampai ke tahap tu, bila ada anak yatim dalam rumah, terpaksa pisahkan sampai ke tahap asingkan makanan. Akhirnya mereka bertemu dengan Rasulullah SAW dan bertanyakan penyelesaiannya daripada permasalahan ini. Maka turunlah ayat ini dan menjelaskan kepada mereka bahawa maksud ayat tersebut adalah mengurus harta anak yatim sebaik-baiknya, tetapi bukanlah dengan memisahkan atau mencampur adukkannya. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dengan maksudnya, katakanlah, berbuat baiklah kepada mereka. Maka mengurus dan memerhatikan mereka itu adalah lebih baik jika dibandingkan daripada tidak mengurus atau tidak memerhatikan mereka. Allah Subhanahu Wa Taala memberikan panduan dalam ayat ini
untuk menguruskan anak yatim. Antara pengurusan dalam anak yatim ada 3 poin yang dibagikan di sini. Cara menguruskan dan memerhatikan mereka. Panduan untuk menguruskan anak yatim. Yang pertama, niatkan membantu dan menjaga anak yatim untuk kebaikan adalah sangat baik. Pertama, menguruskan anak yatim itu niatkan membantu dan menjaga anak yatim untuk kebaikan adalah sangat baik. Buat yang terbaiklah. Yang kedua, jika tinggal serumah tidak perlu mengasingkan dapur atau tempat makan. Dibolehkan untuk makan bersama seperti keluarga sendiri. Boleh makan sama. Tak payahlah dia asing-asingkan. Dah jadi bab kasta pula. Jadi level-level lain pula. Tak payah. Samakan saja. Jika menguruskan harta anak yatim dengan baik, memerlukan hati yang ikhlas. Allah Subhanahu Wa Taala tahu siapa yang buat kerosakan kepada anak-anak yatim dan siapa yang melakukan kebaikan kepada mereka. Ini ingatan paling hebat. Siapa yang menguruskan anak yatim, buatlah cara yang terbaik, tapi yang terbaik dan ikhlas hati mereka. Jangan sampai ketahuan. Tapi Allah Maha ketahui. Allah Maha mengetahui. Buat jahat kecil macam mana pun, buat berlakon macam mana pun, buat sembunyi-sembunyi macam mana pun, menindas anak yatim, mempergunakan anak yatim, mengiklankan macam-macam untuk anak yatim, tapi sebenarnya niat yang lain. Ingat, Allah Maha mengetahui. Jangan main-main dengan Allah Ta'ala sambil-sambil menggunakan anak yatim, komersialkanlah macam-macam lah. Tapi terlupa Allah, sisi kamera dia hebat yang amat sangat. Allah mengetahui apa yang dalam hati kita. Sama ada kita nak buat kebaikan atau buat kerosakan kepada anak-anak yatim. Jangan sampai mengundang kemurkaan Allah Ta'ala. Itu 3 poin untuk menguruskan anak yatim yang diperintahkan Allah Ta'ala daripada ayat 220. Habis hal anak yatim, kita terus masuk ayat 221. Tajuknya, kawinilah dengan pasangan yang beriman. Ini bab kahwin pula. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Sama-sama kita baca ayat 221. Wala tankihul musyrikati hatta yu'mina wala amatum mu'minatun khairun min musyrikatin walau a'jabatkum wala tunkihul musyrikin hatta yu'minu wala abdum mu'minun khairum min musyrikin walau a'jabakum ulaika yad'una ilan nar wallahu yad'u ilal jannah wal maghfirati bi iznih wa yubayyinu ayatihi linnasi la'allahum yatazakkarun. Sadaqallahul azim. Surah Al-Baqarah ayat 221 yang menceritakan bab perkahwinan bersama dengan pasangan yang beriman. InsyaAllah maksudnya, dan janganlah kamu nikahi perempuan yang musyrik sebelum mereka beriman. Sesungguhnya hamba sahaya perempuan yang beriman lebih baik daripada perempuan musyrik meskipun dia memikat hatimu. Dan janganlah kamu nikahkan orang yakni laki musyrik yakni dengan perempuan yang beriman mereka sebelum mereka beriman. Sesungguhnya hamba sahaya laki yang beriman lebih baik daripada laki yang musyrik meskipun dia memikat hatimu.
Mereka mengajak ke neraka, sedangkan Allah mengajak ke syurga. Dan keampunan dengan izin Allah. Ya, Allah menerangkan ayat-ayat Allah daripada manusia agar mereka mengambil pengajaran. Al-Baqarah 221. Kita diperintahkan, ya, ayat ni untuk menikahi pasangan yang beriman. Ya, syaratnya dia beriman, walaupun level hamba sahaya. Zaman dulu, zaman sekarang tak ada hamba. Ya, ni kupasan dia. Ayat ini secara umumnya menjelaskan mengenai pernikahan. Ia diturunkan sewaktu komuniti Islam di Madinah sedang berkembang. Institusi keluarga yang baik akan menyebabkan masyarakat dalam keadaan baik. Persoalan yang ditimbulkan dalam ayat ini adalah siapakah yang boleh dikahwini. Dalam ayat ini Allah Subhanahu Wa Taala mulakan kriteria pemilihan pasangan kerana ia adalah asas untuk membina keluarga yang baik, pendidikan anak yang baik dan mampu bekerjasama dalam kalangan ahli keluarga yang lain. Ni, ya, dalam Islam, pendidikan Islam ini diceritakan ulama Tuan Guru Datuk Ismail Kamus. Pendidikan Islam bermula daripada pemilihan pasangan. Itu. Ya, tuan-tuan boleh tengok video dia. Saya catatkan sikit antaranya. Pendidikan Islam bermula bukan dah lahir. Ya, bukan dah lahir baby, bukan dah lahir anak tu, bukan. Pendidikan Islam bermula dari pemilihan pasangan. Ini dalilnya, kahwinilah dengan pasangan yang beriman. Bayangkanlah, kalau kita kahwin orang yang beriman, akan lahir generasi yang beriman, insya-Allah. Pasal dua-dua positif, dua-dua takutkan Allah Subhanahu Wa Taala, dua-dua menghendaki kitab Allah, dua-dua pasangan tu taat Allah, taat Rasul, sayangkan Al-Quran contohnya. Ni dia dalam pasangan tu. Ingat, pendidikan Islam bermula dari pemilihan pasangan. Dalam ayat ini Allah SWT memulakan kriteria memilih pasangan kerana ia adalah asas untuk membina keluarga yang baik, pendidikan anak yang baik dan mampu bekerjasama dalam kalangan ahli keluarga yang lain. Ini foundation yang utama. Apakah kriteria yang paling utama? Perkara paling penting dalam bab pernikahan ialah tentang keimanan. Ayat ini melarang orang lelaki beriman mengawini atau hidup bersama dengan perempuan musyrik sehinggalah dia beriman. Tu dilarang kita kahwin yang orang yang tidak beriman. Cantik, cantik nombor dua. Yang pertama bab iman dia, bab sayang dia, bab yakin dia dengan Allah Ta'ala. Tu dilarang orang lelaki beriman mengawini atau hidup bersama dengan perempuan musyrik sehinggalah dia beriman betul. Firman Allah Subhanahu Wa Taala, wala tankihul musyrikati hatta yu'min wala amatum mu'minatun khairum min musyrikatin walau a'jabatkum. Janganlah kamu nikahi perempuan musyrik sebelum mereka beriman. Sesungguhnya hamba sahaya perempuan yang beriman lebih baik daripada perempuan musyrik meskipun dia memikat hati. Namun hari ini kerana terlalu cinta atau mengagumi seseorang perempuan itu, ada yang tidak mempedulikan larangan ini. Hal ini sangat ditegah. Seorang hamba perempuan yang beriman adalah lebih baik dibandingkan perempuan tidak beriman. Walaupun wanita musyrik tersebut lebih menarik kerana kebaikan dan kecantikannya. Itu bezanya. Level yang sebenarnya jadi pasangan yang sempurna. Allah Subhanahu Wa Taala juga melarang ayah perempuan beriman yang mahu menikahkan anaknya dengan lelaki yang musyrik. Mengapa Allah melarang?
Mengapa Allah SWT melarang? Kerana dikhawatiri akan terikut-ikut cara pasangannya yang membawa kepada kesyirikan atau jauh daripada Islam. Pernah didik anak habis 30 juzuk, habis kitab, habis sekolah agama, habis bab kitab-kitab alim dalam bab kitab, tiba-tiba kita kahwinkan dengan orang yang derhaka maksiat dengan Allah Ta'ala. Itu antara contoh yang tak beriman. Maksudnya apa? Kita tiba-tiba memutuskan hubungan kita bukan dengan anak kita, bukan dengan orang lain, dengan anak kandung kita sendiri. Tu. Maknanya janganlah. Pasal apa? Sekali berkahwin ni, bukan 2-3 kali berkahwin, sekali seumur hidup. Kita menyia-nyiakan, akan membawa porak-poranda asalnya anak yang beriman, anak perempuan yang beriman, tapi bila bercampur dengan pasangan yang derhaka dan pasangan yang tidak sujud dengan Allah Ta'ala, hancur lebur. Kita pula diibaratkan memutus hubungan daripada anak kandung kita sendiri. Allah, tuan-tuan, itu kena renung kita. Jangan pasal kereta besar, kereta hebat, kadang-kadang kita tak perasan orang yang derhaka dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam sebuah hadis, mereka yang musyrik memang mudah mengajak kita ke jalan yang kesesatan. Sedangkan Allah Subhanahu Wa Taala pula mahu kita mengikut jalan yang lurus, iaitu jalan yang benar ke syurga. Maka dengan itu kedua-keduanya haruslah beriman, dan Islam sangat mementingkan keislaman dan keimanan. Itu yang penting. Dua-dua tu paling hebat, beriman. Pasal apa? Islam memang pentingkan, wajibkan yang beriman. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, jangan kamu mengahwini perempuan kerana kecantikannya. Mungkin kecantikan itu akan membinasakan mereka. Janganlah kamu mengahwini mereka kerana kekayaannya. Mungkin harta kekayaan itu akan menyebabkan mereka derhaka dan keras kepala. Tetapi kahwinlah mereka kerana agamanya, yakni iman dan akhlaknya. Budak perempuan yang hitam tetapi beragama lebih baik daripada mereka yang tersebut di atas. Riwayat Ibnu Majah daripada Abdullah bin Umar. Ini peringatan daripada Rasulullah SAW. Saya ulang balik. Janganlah kamu mengahwini perempuan dengan kerana kecantikannya. Mungkin kecantikan itu akan membinasakan mereka. Janganlah kamu mengahwini mereka kerana harta kekayaannya. Mungkin harta kekayaan itu akan menyebabkan mereka derhaka dan keras kepala. Tetapi kahwinilah mereka kerana agamanya, yakni iman dan akhlaknya. Budak perempuan yang hitam tapi beragama lebih baik daripada mereka yang tersebut di atas tadi. Allah, tuan, nampak? Maksudnya cari jalan, jangan sampai kita terikutkan dengan keadaan semasa. Dalam hadis yang lain Rasulullah SAW bersabda, perempuan itu dinikahi kerana 4 perkara, iaitu kerana hartanya, kerana keturunannya, kerana kecantikannya, dan kerana agamanya. Pilihlah perempuan yang beragama, maka engkau akan beruntung. Ini riwayat daripada Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah. Pesanan dari Rasulullah SAW. Saya ulang balik. Perempuan itu dinikahi kerana 4 perkara. Pertama, kerana hartanya. Kedua, kerana keturunannya. Ketiga, kerana kecantikannya. Dan yang keempat, kerana agamanya. Pilihlah perempuan yang beragama.
insya-Allah engkau akan beruntung. Ayat ini juga memberi pengajaran ataupun penekanan kepada lelaki yang ingin berkahwin agar mengurus hal-hal perkahwinan dengan baik bersama bakal bapa mertua. Berbincanglah dengan baik supaya supaya tidak berlaku salah faham. Jangan berurusan dengan bakal suami atau isteri tanpa melibatkan ibu bapa dan mertua, sehingga menimbulkan hal-hal yang boleh mencetuskan perselisihan. Perkara ini perlu diberi perhatian supaya proses pernikahan itu mampu membawa kita kepada rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang penting, keberkatan, ya, keberkatan dalam perkahwinan. Jangan sampai tak ada keberkatan waktu dalam alam perkahwinan, cukup masa tak sampai setahun cerai berai. Itu kena-kenong kita. Paling penting dalam bab alam perkahwinan ni adalah bab keberkatan. Dari mula pemilihan pasangan sampailah ke majlis kenduri dan macam-macam. Allah pastikan kita ada bab berkat, barakah yang penting sampai kiamat, sampai akhir hidup kita masih diteruskan bab pasangan kita. InsyaAllah takat tukut malam ni untuk surah Ar-Rayhan, 2 ayat daripada Al-Baqarah 221, bab berbuat baik dengan anak-anak yatim, dan kedua bab kawinilah perempuan yang beriman ataupun pasangan yang beriman. InsyaAllah kita jumpa esok pagi subuh, InsyaAllah lepas subuh, lepas program My Quran Time, kita baca larangan bersama dengan isteri ketika haid. Ini bab fiqh, insyaAllah. Kita sambung ayat 222, insyaAllah. Mana yang baik, mana yang terbaik daripada Allah SWT, yang lemah daripada saya sendiri. Kita sudahi surah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم طول أعمارنا وسهل أجسادنا ونور قلوبنا وسهل أجسادنا ونور قلوبنا وثبت إيماننا وأحسن أعمالنا ووسع رزقنا وإلى الخير قربنا وعن الشر منا وأهدنا في الدين ودنيا والآخرة. Ya Allah, panjangkan umur kami, sihatkan badan kami, terangkan hati kami, tetapkan iman kami, elokkan amalan kami, luaskan rezeki kami, dekatkan kami kepada kebajikan, jauhkan kami daripada kejahatan, tunaikan hajat kami. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah masyaallah la yasuqu ya Allah. Bismillah masyaallah la yasrifu su ya Allah. Bismillah masyaallah makana min ni'matin fa minallah. Bismillah masyaallah la ya'ti bil hasanati illallah. Bismillah masyaallah la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa la ahdika wa ahdika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu wa abluka bi ni'matika alayya wa abu bi dzambi faghfir li fa innahu dzunuba illa anta. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah khairul asma. Bismillahillazi la yadurru ma ismi azza. Bismillahil kafi. Bismillahil mu'afi. Bismillahillazi la yadurru ma ismi syai'un fil ardi wa la fis samai wa samiu alim. Bismillahi ala nafsi wa dini. Bismillahi ala wa mali. Bismillahi ala kulli syai'in atani rabbi. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu rabbi la usyriku bihi syai'an azjaruka wa jalla tanaruka wa taqaddasat asma'uka wa la ilaha ghairuk. Allahumma inna a'udzubika min syarri kulli jabbarin anid wa a'udzubika min syarri kulli syaitanin marid wa min syarri qada'is su' wa min syarri kulli dabbah anta akhizun bi nasiyatiha inna rabbi ala siratim mustaqim. Tahasanna biz jabar wa tasamna bi malakul khallazi la yamut isrifanna al bala wal waba innaka ala kulli syai'in qadir. Subhanallahil aliyyil dayyan, subhanallahi syadidil arkan, subhanama yazhabu bil laili wa ya'ti bin nahar, subhanama la yusghiluhu sya'nun sya'an, subhanallahi mannan hannan mannan, subhanallahi musabbahi fi kulli makan. A'udzubillahi minan nar min syarri kuffar
من غضب الجبار والعزة لله ولرسول المؤمنين اللهم اغنيني بحلال حرام ومن سوى اللهم اغنينا بحلال حرام ومن سوى اللهم اغنينا بحلال حرام ومن سوى بسمك اللهم يا دائم يا حي يا فرد يا وتر يا أحد يا صمد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله وسلم والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah. Terima kasih ucapkan pada surau Ar-Raihan Bandar Teknologi. Jumpa esok lepas subuh untuk surau untuk masjid, insyaAllah. Boleh ikut jadual masjid Bandar Bukit Puchong. Kita tujukan online untuk Bandar Bukit Puchong. Maghrib esok untuk surau Seri Pulai Seremban online, insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.